Baik, untuk perkembangan laporan sidang Dewan Rakyat terus saja bersama rakan tugas Firdaus Azil. Firdaus, silakan. Okey, baik, terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan. Hari ini merupakan hari kedua perbahasan untuk rang undang-undang pembekalan dan kurungan belanjawan 2021, di mana hari ini ia dimulakan oleh pembahas utama dari pihak kerajaan, yang boleh kita katakan pihak kerajaan, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan, yang kini juga merupakan pengerusi Barisan Nasional Backbenchers. Tetapi sebelum itu, saya ingin memulakan laporan saya dengan sesi MQT ataupun pertanyaan-pertanyaan lisan, di mana ia telah pun mengikut SOP baru. Kebiasaannya MQT akan terus dijawab oleh Menteri, tetapi untuk hari ini dan juga semalam ia telah dijawab secara bertulis, yang mana pertamanya ialah mengenai soalan daripada Ahli Parlimen Pakatan Harapan Keluang, Wong Shu Ki, yang ingin mengetahui apakah rasional pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di 7 buah negeri yang bermula 9 November. Untuk jawapan ini, ia telah dibalas oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Portfolio Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, yang mengatakan pelaksanaan PKPB di Semenanjung Malaysia kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang dilakukan demi mengelak keadaan menjadi semakin buruk. Ini apa yang telah ditulis dalam itu, dan mengatakan terdapat keperluan untuk kerajaan menggunakan pendekatan yang lebih tegas dan berani. Dan juga soalan kedua ialah mengenai apakah rasionalnya kerajaan membuat keputusan untuk menutup sekolah-sekolah di kawasan hijau COVID-19, dan ini juga termasuk negeri-negeri yang tidak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat seperti Kelantan, Pahang dan juga Perlis. Yang mana untuk jawapan ini, jawapan bertulis daripada Kementerian Pendidikan mengatakan bahawa keputusan itu dibuat selepas analisis data terhadap kes positif kontak rapat dan kuarantin dalam kalangan murid, guru serta warga sekolah, menunjukkan ianya semakin meningkat semasa gelombang ketiga pandemik COVID-19. Dan juga ada soalan kepada Menteri Pengajian Tinggi mengenai apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengawal penularan COVID-19. Kita dengarkan jawapan Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, berdasarkan unjuran kementerian, seramai 300,000 orang graduan telah dan akan menamatkan pengajian di institusi pendidikan tinggi awam, swasta dan latihan kemahiran awam pada tahun 2020. Bagi menanangi isu pengangguran dalam kalangan graduan yang baru menamatkan pengajian, sejumlah 100 juta telah diperuntukkan melalui inisiatif penjana kepada KPT untuk melaksanakan program penjana KPT CAP. Terdapat 3 program utama yang digerakkan oleh kementerian di bawah peruntukan penjana, iaitu yang pertama program job matching dan placement, yang kedua program berterusan keusahawanan, dan yang ketiga program yang bercirikan gig ekonomi. Program-program yang berbentuk latihan kemahiran jangka pendek dan sederhana ini dijangka dapat memberi manfaat dan nilai tambah kepada sejumlah 20,000 graduan universiti awam, politeknik dan kolej komuniti. Sebagai langkah tambahan, kementerian turut menjalinkan kerjasama strategik bersama dengan Kementerian Sumber Manusia melalui agensi-agensi di bawahnya untuk melaksanakan beberapa inisiatif. Antara inisiatif-inisiatif berkenaan adalah program reskilling dan upskilling bersama HRDF. Melalui program ini, graduan akan ditempatkan di syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti oleh HRDF selama 1 bulan sehingga 3 bulan untuk mereka menjalani latihan pensijilan profesional dan kemahiran dalam bidang yang diperlukan oleh industri. Mereka akan ditawarkan pekerjaan di syarikat-syarikat tersebut sekiranya berjaya menamatkan latihan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, kementerian turut melaksanakan program padanan pekerjaan dengan graduan dengan kerjasama Pekeso. Graduan-graduan yang berdaftar di portal Graduate Reference Hub for Employment and Training atau ringkasnya dipanggil GRADE yang diselia oleh KPT akan dipadankan dengan kekosongan jawatan di syarikat-syarikat yang berdaftar melalui portal My Future Job di bawah seliaan Pekeso. Sehingga 28 Oktober 2020, sejumlah 122,702 graduan telah mendaftar untuk dipadankan dengan kekosongan penjawatan di dalam portal tersebut, dan sejumlah 31,942 graduan telah mendapat penempatan.
Baik, semalam kita telah mendengar ucapan ataupun perbahasan daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan hari ini kita mendengar perbahasan daripada pengerusi BNBBC Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana ada dua persamaan antara hujah-hujah telah disampaikan ataupun conclusion yang telah disampaikan oleh dua ahli politik ini, yang mana mereka memberikan sokongan bersyarat, di mana hari ini Datuk Seri Najib telah mengatakan bahawa sokongan saya dan rakan-rakan ataupun beliau dan juga rakan-rakan di kalangan Barisan Nasional hanya akan tertakluk kepada dua perkara, iaitu sekiranya kerajaan sanggup untuk membenarkan pengeluaran one-off RM10,000 daripada akaun 1 KWSP serta pelaksanaan moratorium berpukar secara automatik sehingga Jun 2021. Dan ini antara yang telah diulas dan dibahaskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya nak membawa kepada penonton petikan ucapan beliau mengenai dua perkara, iaitu perluasan moratorium serta mengapa kerajaan Perikatan Nasional perlu memasukkan peruntukan 81 ataupun ada yang disebut sebagai 85.5 juta ringgit kepada penumbuhan semula Jabatan Haiwan Khas ataupun JASA. Ini kita dengarkan kenyataan Datuk Seri Najib. Pada bajet kali ini, kerajaan hanya memanjangkan moratorium pada golongan B40, itu pun tidak kepada semua. Ini secara tidak langsung seakan-akan melupakan golongan M40 yang juga menerima kesan yang besar daripada situasi yang kita hadapi. Malah rata-rata golongan M40 menyuarakan ketidakpuasan mereka bahawa bajet ini tidak memberi banyak manfaat kepada mereka. Tuan Yang Di-Pertua, takkanlah kerajaan nak tunggu M40 berubah menjadi B40 baru mereka diberi moratorium. Saya dengan ini mencadangkan agar inisiatif moratorium pukal perlu dipanjangkan kepada semua peminjam, termasuk moratorium untuk peminjam-peminjam daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, dan tekun untuk tempoh 6 bulan yang akan datang sehingga 30 Jun 2021. Dan ekonomi sedang berkembang, ada perlunya kerajaan mempunyai unit komunikasi untuk menerangkan dan mempertahankan dasar-dasar kerajaan agar ia tidak disalahfaham ataupun diputar belit oleh pihak-pihak tertentu. Tapi pada zaman krisis di mana peruntukan lebih diperlukan untuk selamatkan rakyat, kenaikan peruntukan 4 kali ganda bagi agensi jasa berbanding zaman BN adalah sukar diterima oleh ramai dan mengundang kemarahan rakyat. Saya boleh terima jikalau peruntukan tersebut dibelanjakan untuk pembelian pelitup muka atau sanitizer kepada rakyat, diberi kepada ibu bapa untuk menggantikan bekalan rancangan makanan tambahan bagi murid-murid yang dinafikan sarapan pagi kerana sekolah-sekolah telah ditutup sehingga awal tahun hadapan. Tapi saya tidak dapat terima cadangan jumlah 81 juta untuk jasa. Okey, di dalam ucapan Datuk Seri Najib selama 1 jam 30 minit itu, banyak sebenarnya perkara-perkara yang beliau utarakan yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh kerajaan, khususnya dalam usaha pertamanya menangani COVID-19 dan keduanya ialah untuk menyegarkan kembali, menumbuhkan kembali untuk memastikan perkembangan ekonomi pada tahun hadapan. Antaranya ialah beliau mencadangkan agar diwujudkan satu visi baru, pandang ke timur. Tetapi apa beliau katakan, timur ini tidak bermaksud Jepun ataupun negara-negara di sebelah timur, tetapi beliau bermaksudkan mengenai Borneo ataupun visi memandang ke Borneo, yang mana beliau mengatakan Sabah, Sarawak mempunyai potensi yang boleh digunakan, yang boleh dieksploitasi untuk menjana lebih pertumbuhan ekonomi untuk dunia, untuk negara, untuk Malaysia, dan banyak lagi. Antaranya ialah mengenai bagaimana beliau mencadangkan agar diwujudkan ataupun diberi lebih perhatian kepada projek-projek besar
bagaimana macam tadi beliau ada sebut mengenai sekiranya pengeluaran KWSP dibenarkan, bagaimana kerajaan boleh menggunakan beberapa langkah secara spesifik untuk membantu KWSP menampung kembali wang yang telah dikeluarkan itu adalah antara yang akan saya kongsikan dalam buletin-buletin seterusnya. Jadi kita kembali dulu kepada Hafizi di Bukit Kewangan. Baik, terima kasih Firdaus Azil atas perkembangan itu.